Ketika jam menunjukkan awal pagi, mereka masih berpeleseran. Susuk tubuh kecil belaka namun berhati kering. Jika ada kumpulan bermotosikal melepak di tepi lebuh raya atau dataran merdeka, terutamanya pada malam minggu, pasti ada pemboncengnya dalam kalangan remaja perempuan. Sepanjang 3 bulan, wartawan Harian Metro mengikuti operasi bersama skuad unit risikan operasi Skuad 42 Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur yang diketuai oleh Asisten Superintenden Ahmad Fuad Mahmud. Pemandangan itu senario yang dapat dilihat. Kebanyakan yang berpeleseran sehingga awal pagi adalah remaja yang rata-ratanya tidak bersekolah. Ada yang ditahan tiada lesen dan selamba memberitahu kosong atau mencari alasan motosikal berkenaan bukan milik mereka. Bagaimanapun, tiada kompromi untuk remaja berkenaan. Menggadai nyawa demi memastikan ketenteraman awam terjamin selain mengekang gejala sosial dalam kalangan remaja. Itu yang dilakukan skuad unit risikan operasi Skuad 42. Setiap kali turun di jalan, risiko untuk mereka cedera dan terkorban adalah tinggi kerana mak rempit tidak menghiraukan keselamatan diri apatah lagi orang lain sehingga sanggup melakukan apa saja untuk melepaskan diri. Setakat Ogos lalu, sebanyak 218 orang ditahan membabitkan Seksyen 42 di atas kesalahan menunggang secara melulu dan berbahaya. Lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan dalam melakukan aksi-aksi ini, yang pertama sekali daripada dulu ni KL ni terkenalnya di sekitar highway Duke. Okey, itulah tempat stres yang dibuat satu stres yang agak jauh, yang mana dia orang boleh menunggang dengan kelajuan yang tinggi dan juga aksi-aksi yang pelbagai di atas highway itu dan dibuat U-turn dan begitulah. Itu di antara tempat yang menjadi spot yang orang kata apa tumpuan mereka, termasuk juga di Raja Laut, termasuk dengan sekitar dataran Merdeka dan Jalan Raja Laut. Ini di antara tempat-tempat yang menjadi tumpuan. Tetapi dengan dibuat operasi yang berterusan di almost every day, bukannya ujung minggu saja, tetapi almost every day. Kerana di KL ni kita mempunyai satu tim khas yang kita namakan unit risikan, yang mana mereka inilah yang akan melaksanakan tangkapan dan juga membuat pemerhatian dan membuat ID untuk diambil tindakan ke atas pelaku-pelaku tersebut. Ketua JSPT Kuala Lumpur Asisten Komisioner Muhammad Nazri Hussein berkata, operasi bagi membantras gejala mak rempit dan lumba haram dilakukan setiap hari secara berterusan. Untuk statistik tangkapan bawah Seksyen 42 ni, menunggang secara melulu dan bahaya ni, yang mana selalunya kalau pihak di luar sana akan merujuk kepada aksi-aksi oleh mak rempit lah kononnya. Tetapi kita di bawah Seksyen 42 ni, siapa-siapa yang melakukan kesalahan yang menunjukkan ke arah melakukan menunggang atau memandu secara melulu dan bahaya, kita akan ambil di bawah seksyen ni lah. Untuk statistik yang sehingga kini, ianya menunjuk peningkatan sehingga tarikh kini, iaitu sehingga bulan September, berbanding dengan tahun lepas 211, manakala sehingga kini bagi tahun 2017 ini 233. Jadi ada peningkatan dia tu, tangkapan yang telah kita buat. Dan perkara ini kita akan orang kata apa, berterusan, kerana penugasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan aksi-aksi yang tidak sepatutnya dilakukan ni, terutama sekali oleh penunggang-penunggang motosikal yang kita boleh kategoriskan berperingkat remaja ni, perlu ditandangi sebenarnya every day, barulah kita dapat kekang. Dan alhamdulillah di KL kita nampak ada positif dari sudut tersebut. Remaja-remaja yang dikategorikan di bawah umur ni, tangkapan kita buat tangkapan normally lah, kita akan beri jamin and then kita akan rujukkan kertas siasatan tu kepada pihak DPP lah. Dan sebelum tu kita akan dapatkan laporan, terutama sekali laporan daripada kebajikan masyarakat, laporan daripada sekolahnya, apa semua tu, pihak kebajikan masyarakat akan pergi ke rumah dia untuk
buat interview apa semua. All this laporan kita akan majukan pada DPP lah. Normally mereka ni akan dibicarakan, kita boleh katakan begitulah, di bawah atas kanak-kanak, bukannya di bawah normal punya court. Bagi yang melebihi umur, kita besok tu kita terus cas. Kalau kita tangkap hari ni, kita terus cas secepat mungkin. Besok tu terus kita cas di dalam court biasa ni. Normally pihak mahkamah akan tengoklah bagaimana, dan kesihatan tu juga dimajukan kepada DPP untuk diendorsekan sama ada DPP akan bawa untuk caskan di mahkamah lah. Normally kalau didapati bersalah, ada kes-kes yang sehingga diberi magistrate jatuhkan hukuman penjara pun ada. Ini depend on case by case lah. Jadi itulah dia punya proses. Tetapi kalau melibatkan bawah umur ni, dia ada proses yang lain mengikut di bawah akta kanak-kanak lah, yang mana melibatkan ibu bapa juga. Okey, macam kita buat kesihatan, and then kita majukan kepada DPP, and then benda tu dibawa ke mahkamah. Normally memang sedikit sebanyak kalau ikut di bawah akta tu pun akan melibatkan ibu bapa lah. Pihak mahkamah akan bagi amaran ataupun tindakan seterusnya kepada parent dia, juga akan melibatkan parent dia jugalah. So far kita tengok memang begitulah dia punya trend tindakan yang dikenakan.